Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Arif Syahmi bin Muhammad Nur Arifin, nombor metrik 265188. Hari ini saya akan membentangkan cadangan penyelidikan yang bertajuk Kesan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan terhadap aktiviti pembelian secara atas talian di kalangan pelajar UUM. Pembentangan ini dibuat untuk subjek BEER 3043 Kaedah Penyelidikan Kumpulan B. Dan untuk pembentangan ini terbagi kepada 3 bab. Dan kita akan bagi kepada bab yang pertama, iaitu bab 1, iaitu pengenalan. Pendahuluan. Penularan gelombang kedua wabak COVID-19 yang melanda negara pada awal Mac 2020 yang lalu telah memaksa kerajaan untuk melaksanakan satu sekatan pergerakan bagi menghentikan penularan wabak pandemik ini melalui penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula 18 Mac 2020. Perniagaan atas talian merupakan perniagaan yang menggunakan internet sebagai medium perantaraan antara penjual dan pembeli. Perniagaan internet juga adalah sama dengan perniagaan offline yang lain, di mana ia tetap memerlukan tapak perniagaan, modal, barang perniagaan dan juga promosi untuk barang yang diniagakan itu. Apa yang membezakan dua jenis perniagaan ini hanyalah platformnya sahaja. Dan seterusnya kita akan pergi kepada latar belakang kajian. Terdapat 5 faktor di mana faktor-faktor ini amat berkait rapat dengan kajian yang akan dijalankan, iaitu faktor kepercayaan, faktor lebih masa melayari internet, faktor jimat kos tambang, faktor kemajuan sistem pendidikan dan faktor perbezaan harga. Bagi faktor yang pertama, iaitu faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan dan risiko telah dikenal pasti sebagai faktor utama golongan mahasiswa membuat pemilihan atas talian. Sejak kemunculan World Wide Web (WWW), pelbagai urusan dapat dilakukan secara atas talian dengan mudah dan cepat. Jika dilihat kepada semua faktor-faktor ini, kajian tentang kesan pelaksanaan PKP terhadap aktiviti pembelian secara atas talian di kalangan pelajar UUM amat signifikan kerana PKP itu sendiri telah menyebabkan 5 faktor ini terkesan. Sebagai contoh, untuk faktor lebih masa melayari internet, PKP telah menyebabkan penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat akibat keterbatasan mereka untuk melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Dan seterusnya kita akan bagi kepada penyataan masalah. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah membataskan pergerakan orang ramai termasuk mahasiswa dalam melakukan aktiviti harian. Rakyat Malaysia perlu kekal di rumah untuk mengelakkan jangkitan pandemik COVID-19 berlaku dalam masyarakat. Ramai yang terkesan dengan sekatan pergerakan ini seperti mahasiswa yang tidak dibenarkan pulang ke universiti dan hanya menghadiri kelas secara atas talian di rumah masing-masing. Ini telah memberi masalah kepada sebahagian mahasiswa, terutamanya golongan kurang berkemampuan, kerana mereka mengalami masalah rangkaian internet di tempat mereka dan kekurangan dana untuk membeli data internet bagi menampung kelas secara atas talian. PKP telah memberi impak yang amat besar kepada sektor perniagaan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan peralihan trend pengguna yang mendorong perniagaan untuk meneroka strategi baharu untuk berinteraksi dengan pengguna dan memudahkan proses urus niaga. Dan seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian. Okey, persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian yang dinyatakan dalam kajian ini, iaitu yang pertama, apakah kesan kebaikan perniagaan secara atas talian kepada pencegahan penularan COVID-19? Yang kedua, apakah kesan trend pengguna ketika COVID-19 melanda kepada sektor perniagaan? Dan yang ketiga, bagaimanakah PKP dapat memberi kesan kepada aktiviti pembelian secara atas talian pelajar? Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian adalah bertujuan untuk menjawab semua masalah yang terdapat dalam persoalan kajian. Objektif kajian pekaji terbahagi kepada 2, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Kita pergi kepada objektif umum terlebih dahulu. Objektif umum, secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk melihat kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP terhadap aktiviti pembelian secara atas talian di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia. Itu adalah untuk objektif umum. Seterusnya kita pergi kepada objektif khusus.
Terdapat 3 objektif khusus dalam kajian ini, iaitu yang pertama, untuk mengkaji apakah kesan kebaikan perniagaan secara atas talian kepada pencegahan penularan wabak COVID-19. Yang kedua, untuk mengkaji apakah kesan perubahan trend pengguna ketika COVID-19 melanda negara kepada sektor perniagaan. Dan yang ketiga, objektif khusus yang ketiga adalah untuk mengenal pasti bagaimana Perintah Kawalan Pergerakan PKP dapat memberi kesan kepada aktiviti pembelian secara atas talian pelajar. Seterusnya kita bagi kepada kepentingan kajian. Okey, baiklah. Kepentingan kajian atau kesignifikanان kajian adalah inti-panti penting yang terdapat dalam objektif khusus. Kajian ini diharapkan dapat membantu dan memberi faedah kepada pelbagai pihak yang berkepentingan. Yang pertama, kajian ini adalah untuk meningkatkan kesedaran mahasiswa terhadap kebaikan perniagaan secara atas talian ketika wabak COVID-19 melanda negara. Yang kedua, kepentingan kajian ini adalah untuk menjelaskan dengan lebih terperinci kepada orang ramai tentang kesan perubahan trend pengguna atau pembeli yang berlaku ketika COVID-19 melanda negara kepada sektor perniagaan. Ketiga, kajian ini juga memberi kesedaran kepada mahasiswa tentang pembaziran yang dilakukan oleh mereka ketika COVID-19 melanda negara kita. Dan yang terakhir sekali, kajian ini dapat memberi penjelasan kepada orang ramai tentang kepentingan mengetahui teknologi pada masa kini dengan seiring dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang melanda dunia, terutama kepada golongan mahasiswa yang akan memasuki alam pekerjaan pada masa akan datang. Dan seterusnya kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu sorotan karya. Okey, pendahuluan. Kita bagi kepada pendahuluan untuk bab yang kedua, iaitu bab 2 ini menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kajian lepas yang telah dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Pengkaji akan membincangkan mengenai kesan pelaksanaan PKP terhadap aktiviti pembelian secara atas talian di kalangan pelajar Universiti Utara Malaysia dikaitkan dengan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji lain. Walaupun hasil kajian lepas tidak sama dengan kajian yang dibuat oleh pengkaji, tetapi dapat membantu pengkaji untuk mengetahui masalah yang dikaji dan memberikan kesinambungan idea untuk meneruskan kajian ini. Oleh itu, disebabkan itu, perlunya hasil kajian yang terdahulu sebagai rujukan kepada pengkaji yang sedang melakukan kajian. Seterusnya kita pergi kepada sorotan karya. Terdapat beberapa kajian yang hampir serupa dijalankan oleh pengkaji dalam ataupun luar negara. Melalui sorotan kajian, lepas seringkali dikaitkan dengan pembentukan model kajian yang baru. Keadaan ini sememangnya perlu untuk pengkaji menghasilkan sebuah model kajian yang sesuai dengan pemboleh ubah yang berkaitan. Dan kita pergi kepada konsep kajian. Menurut Farhan 2015, sesuai dengan perubahan gaya-gaya hidup yang semakin sibuk, kaedah pembelian secara atas talian ataupun online kini semakin mendapat tempat di hati pengguna. Pembelian secara atas talian dipilih sebagai langkah mudah untuk berbelanja bagi mendapatkan barang keperluan tanpa perlu beratur panjang di kaunter. Laporan ekonomi 2013-2014 pula menyatakan bilangan pengguna internet di Malaysia dijangka meningkat kepada 25 juta orang menjelang 2015 berbanding 18 juta orang pada 2012. Statistik yang menunjukkan lebih banyak pengguna internet di Malaysia merupakan pembeli berbanding dengan penjual. Dengan saiz pasaran urus niaga dalam talian atau online di Malaysia dijangka mencecah 5 bilion menjelang 2014 berbanding 1.8 bilion ringgit pada 2010. Dan itu adalah statistik yang terdahulu. Seterusnya kita pergi ke dan sambungannya, berdasarkan fakta-fakta berikut, dengan dikaitkan situasi kini di mana kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, dapat dilihat ia amat berkait rapat. Penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat akibat daripada tinggal di rumah untuk mematuhi nasihat atau perintah kerajaan Malaysia. Dan seterusnya kita pergi kepada kajian lepas, kebaikan perniagaan secara atas talian kepada pencegahan COVID-19. Kajian yang dibuat oleh Suhana dan Maisyarah bertajuk Kajian Potensi Penggunaan E-Dagang E-Commerce di kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS Agro Makanan di Malaysia. Itu merupakan kajian lepas yang berkaitan dengan kebaikan perniagaan secara atas talian kepada pencegahan COVID-19. Seterusnya adalah
kajian lepas yang dibuat oleh laporan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Ismail yang bertajuk Anjakan Pemasaran dan Gaya Hidup Pengguna dalam Norma Baharu. Dalam kajian ini telah diberikan sedikit penerangan kaitan dengan perubahan trend pengguna, kesan perubahan trend pengguna kepada sektor perniagaan. Dan kajian yang lepas yang ketiga adalah menurut Rafidah 2020 Jun 19 Jun 2020, aktiviti jual beli dalam talian mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% April lalu ketika negara menguasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac 2020. Dan ini merupakan laporan ataupun kajian yang dibuat sebelum ini yang berkaitan dengan kesan PKP kepada pembelian secara atas talian. Seterusnya kita bagi kepada perbezaan kajian penyelidik dengan kajian lepas. Perbezaan kajian pengkaji berbanding dengan kajian lepas ialah kajian ini lebih fokus kepada kebaikan perniagaan secara atas talian kepada pencegahan COVID-19, kesan perubahan trend pengguna kepada sektor perniagaan dan kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada aktiviti pembelian secara atas talian di kalangan pelajar UUM. Manakala kajian lepas fokus kepada perniagaan secara atas talian dan faktor pembelian atas talian secara umum serta tidak mengaitkannya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kajian-kajian lepas yang dilihat adalah dibuat pada sebelum berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Okey, baiklah. Seterusnya adalah bab yang ketiga, iaitu bab yang terakhir untuk cadangan penyelidikan ini, metodologi kajian. Kita pergi kepada pendahuluan terlebih dahulu. Penyelidik akan menghuraikan dengan lebih mendalam berkenaan dengan kajian yang dijalankan dalam bahagian metodologi kajian. Penerangan tersebut adalah merakumi hipotesis dan teknik kajian, sumber data, kaedah pengumpulan dan juga kaedah menganalisis data dan juga maklumat. Okey, metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan Asing keempat 2015, metodologi membawa makna sistem yang merakumi kaedah dan prinsip yang diaplikasikan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Dan kita pergi kepada hipotesis kajian. Hipotesis adalah andaian dibuat oleh pengkaji tentang hasil kajian berdasarkan objektif kajian. Hipotesis juga menyatakan hubungan secara langsung berdasarkan pemboleh ubah yang diwujudkan, iaitu dua atau lebih pemboleh ubah dalam sesuatu kajian. Berdasarkan kajian yang dijalankan, hipotesis null dan hipotesis alternatif telah dibentuk. Dan seterusnya, teknik kajian. Berikut merupakan beberapa teknik kajian yang digunakan di dalam kajian untuk pengumpulan data dan juga maklumat. Yang pertama adalah sumber data. Terdapat dua data digunakan, iaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data asal yang dikumpulkan secara khusus bagi menjawab objektif kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Melalui data primer ini, pengkaji mendapatkan data dengan penelitian secara langsung daripada sumber melalui kerja lapangan yang dilakukan. Manakala data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh daripada media perantaraan dan merupakan sumber data yang sudah ada. Data ini diperoleh secara tidak langsung daripada sumber. Melalui kajian ini, pengkaji menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, kajian tesis lepas, internet dan terbitan lain seperti blog dan sebagainya. Seterusnya adalah teknik kajian yang seterusnya ialah bentuk soal selidik. Kajian menggunakan soal selidik adalah popular dilakukan oleh pengkaji. Hal ini kerana soal selidik merangkumi bidang yang luas dan mudah untuk dirangka. Selain itu, soal selidik tidak memerlukan kos yang tinggi untuk dijalankan. Melalui kajian ini, pengkaji menggunakan responden dalam kalangan pelajar UUM sahaja di kawasan kajian. Seterusnya, masih dalam soal selidik. Soal selidik mengandungi siri soalan yang bertujuan mengumpul maklumat dan data kajian. Terdapat dua bentuk soal selidik, iaitu terbuka dan tertutup. Ia juga terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Pengkaji juga menggunakan kaedah temu bual bersemuka. Hal ini demikian kerana untuk memudahkan pengkaji mengesan jika responden memberi jawapan yang tidak ikhlas dan responden berpeluang mendapat maklum balas atau penjelasan lanjut jika soalan tidak jelas daripada pengkaji. Dan yang ketiga adalah kaedah pengumpulan maklumat data. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah tinjauan. Menurut Fuad Muhammad Barawi 2017,
menyatakan bahawa tinjauan adalah pengumpulan maklumat dan data melalui pengambilan sampel daripada sebahagian populasi. Kaedah tinjauan menggunakan kos yang rendah dan masa yang lebih singkat. Hal ini demikian kerana pengkaji tidak perlu mengambil maklumat dan data daripada keseluruhan populasi dan ianya akan menjimatkan masa. Seterusnya, kaedah analisis data. Statistik yang pertama adalah statistik deskriptif, kajian yang mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual raja iaitu seperti carta pie, bar atau aliran, dan gambar seperti pelan, lokasi, peta atau suasana, serta komponen-komponen statistik seperti mean iaitu purata, median, penengah dan mode kekerapan. Pengkaji menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melihat peratusan responden yang melakukan pembelian secara atas talian ini. Dan seterusnya kita pergi kepada instrumen kajian. Instrumen kajian terbahagi kepada peralatan, perisian komputer dan perkakasan. Thumb drive dan komputer digunakan sebagai perkakasan oleh pengkaji sepanjang tempoh kajian. Manakala perisian komputer yang digunakan adalah Microsoft Word, Microsoft Excel dan SPSS bagi mengumpulkan data dari soal selidik yang telah diedarkan. Kemudian data tersebut akan dipersembahkan dalam bentuk graf dan carta pie. Dan skop kajian. Untuk skop kajian, bagi sasaran kajian, yang pertama adalah responden. Fokus hanya kepada pelajar UUM di Inasis Bank Rakyat Kranji sahaja. Kerana apa? Kerana berdasarkan maklumat sebelum ini, UPC UUM Parcel Center di Bukit Kranji menerima banyak barang-barang yang telah dibeli oleh pelajar-pelajar UUM dan ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar di Bukit Kranji dan fokus kepada Inasis Bank Rakyat, mereka melakukan pembelian secara atas talian. Dan seterusnya sampel. Jumlah pelajar dari Inasis Bank Rakyat adalah ramai. Oleh itu, sampel kajian hanya diambil seramai 50 orang sahaja. Dan kawasan kajian. Bagi kawasan kajian, memfokuskan kajian ke atas pelajar Inasis Bank Rakyat yang hanya melakukan aktiviti pembelian secara atas talian. Pemilihan kawasan kajian ini adalah bersesuaian bagi memudahkan pengkaji mengumpul maklumat dan data secara langsung dari sumber serta memudahkan peranalisis dijalankan dengan tepat. Dan seterusnya jangka masa kajian. Kajian ini dijalankan selama lebih kurang sebulan iaitu bermula pada 28 Januari 2021 sehingga 22 Februari 2021. Okey. Dan seterusnya Kesimpulannya, urutan kajian daripada bab 1 iaitu pengenalan hingga kepada bab 3 telah amat penting dan perlu diikuti agar tidak berlakunya kesilapan dalam menjalankan kajian ini. Kajian ini juga menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan data kajian. Penekanan lebih kepada kaedah kajian diutamakan supaya kajian dapat dijalankan dengan mudah dan juga sistematik. Data yang telah diperoleh akan dikumpul dan dianalisis dengan terperinci. Data yang telah dianalisis akan dibincangkan dengan lebih terperinci dalam bab yang seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.